Kalau orang bukan Islam masuk dalam lubang biawak, la dakhaltumuh, kalian akan tengok masuk juga orang Islam, tiru juga. Ikut semuanya. Pakaian yang langgar syarak ikut, makanan yang langgar syarak ikut, cara cakap yang langgar syarak ikut, cara urus rambut yang diharamkan oleh Rasulullah ikut. Semua caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, para penonton dan pendengar yang budiman. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat kembali ke rancangan Kisah Hidup Akhir Zaman. Satu rancangan yang menerangkan tentang 100 lebih tanda-tanda kecil bahawa bumi ini berada di penghujung usia dan kiamat telah pun hampir. Kesemua 100 lebih tanda kecil itu akan saya huraikan dalam rancangan ini sampai habis, insya-Allah, biiznillah taala wa bitaufiqin min indillah tabaraka wa taala. Kemudian habis tanda kecil, kita akan masuk tanda besar. Yang 10 yang paling masyhur, itu lebih kurang 30 episod. Lebih kurang ataupun lebih. Tuan-tuan sekalian, untuk episod yang ke-12, kita akan melihat satu tanda kecil akhir zaman yang telah berlaku. Daripada 100 lebih ni tuan-tuan, lebih 100 telah pun berlaku. 100 lebih tanda kecil yang Nabi sebut ni, 100 telah berlaku, selesai. Telah pun kita lihat ataupun telah pun disaksikan oleh Rasulullah sendiri sebahagian kecilnya. Selepas Nabi wafat 1400 tahun, tanda-tanda ni lebih 100 dah berlaku. Antaranya yang akan saya sebutkan pada malam ini telah berlaku dan nanti di akhir zaman akan berlaku, iaitu hamba abdi wanita, seorang hamba abdi perempuan, dia akan melahirkan tuannya sendiri. Itu antara tanda kecil kiamat yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Jibril datang, tanya Rasulullah beberapa soalan. Antara soalan yang Jibril tanya kepada Nabi, wahai Muhammad, bila kiamat? Lalu Nabi pun menjawab, tarikh kiamat tidak diketahui orang yang bertanya ataupun orang yang ditanyakan. Sebab tarikh kiamat hanya diketahui oleh Allah Jalla Jalaluh. Rahsia mutlak Allah Subhanahu taala. Tidak ketua malaikat tahu dan tidak ketua rasul tahu tentang tarikh kiamat. Berada di dalam genggaman rahsia Allah Subhanahu taala. Maka Nabi pun jawab begitu, tak ada siapa tahu tarikh kiamat. Lalu Jibril tanya, kalau begitu apakah tanda-tandanya wahai Muhammad? Maka Nabi pun menyenaraikan beberapa tanda. Antara tanda kiamat kecil yang Nabi senaraikan iaitu antalidal amatu rabbataha wa fi riwayatin rabbaha. Seorang hamba abdi wanita akan melahirkan tuannya sendiri. Ada dua tafsiran yang masyhur terhadap petikan hadis ini. Nombor satu, macam mana berlaku seorang hamba abdi perempuan melahirkan, dia lahirkan anak, anak tu jadi tuan dia. Dia lahirkan anak lelaki atau anak perempuan, anak itu menjadi tuan wanita itu. Menjadi pemilik dia. Tak kira sama ada anak yang dilahirkan itu lelaki ataupun anak yang dilahirkan itu wanita. Berdasarkan dua riwayat yang Nabi sebut tadi. Tafsiran yang pertama, huraian yang pertama kata para ulama hadis ialah berlaku pembukaan bandar-bandar oleh tentera Islam
apabila berlaku peperangan, berlaku pembukaan, berlaku perang. Kadang Islam menang, kadang Islam kalah. Ketika umat Islam menang, Islam tidak membenarkan pembunuhan orang tua-tua, kanak-kanak, wanita. Islam mengharamkan pembakaran rumah, ladang. Itu peraturan dalam Islam secara paling ringkas yang saya sebut. Maka wanita-wanita yang ditawan tidak dijadikan hamba-hamba abdi yang diseksa, yang dibunuh. Tidak sama sekali. Tetapi hamba-hamba wanita-wanita yang ditawan ini, mereka akan dijadikan sebagai tawanan perang, hamba sahaya wanita yang berada di rumah pemilik masing-masing. Dia ada di rumah pemilik masing-masing. Apa yang tuan tu makan, itulah yang hamba sahaya wanita ini makan. Apa di mana tuan itu tinggal, di situlah hamba sahaya itu tinggal. Maksudnya lebih kurang macam itulah. Mereka tidak dijadikan seperti binatang, tidak dilayan begitu di dalam Islam. Sebab tu ramai yang masuk Islam ketika mana mereka menjadi hamba sahaya kepada tentera Islam ataupun keluarga-keluarga Islam. Apabila tawanan-tawanan perang wanita ini menjadi hamba sahaya di rumah keluarga Islam, maka lelaki ataupun pemilik tadi ni, tentera Islam ataupun pemilik tadi ni boleh menggauli wanita itu dan bertanggungjawab kepada anak itu. Ini hebatnya undang-undang Islam. Dia menggauli hamba sahaya itu dan dia bertanggungjawab kepada anak itu. Buktinya dalam Islam, ketika mana hamba sahaya wanita itu melahirkan anak, maka anak itu akan ikut ayahnya dari segi kemerdekaannya. Ibu masih lagi hamba sahaya. Anak lelaki atau wanita atau anak perempuan yang dilahirkan itu menjadi merdeka. Maka dari segi kedudukan merdeka dan hamba sahaya, anak yang dilahirkan itu sama ada lelaki ataupun perempuan menjadi tuan kepada yang dilahirkan, iaitu ibu mereka. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah ketika mana berlaku banyak pembukaan, banyak peperangan, maka wanita-wanita yang melahirkan anak ini, mereka akan melahirkan tuan-tuan mereka sendiri, iaitu anak-anak mereka sendiri, lelaki ataupun perempuan. Itu antara huraian tafsiran yang paling masyhur kepada hadis ini. Kemudian huraian yang kedua ialah, kata para ulama, ini juga huraian yang sangat masyhur, iaitu antadidal amatu rabbataha ataupun antadidal amatu rabbaha. Hamba sahaya wanita melahirkan tuan mereka di sini, dia adalah kinayah anil uquq. Kita nak sebut apa bahasa Melayu ni, dia macam kiasan peribahasa ke simpulan bahasa ke, saya tak pasti. Dia macam satu bahasa kiasan daripada Rasulullah nak menggambarkan betapa akan datang nanti banyaknya suasana keadaan anak-anak yang menderhakai ibu mereka, menjadikan ibu mereka, ayah mereka seperti hamba abdi. Tak kira anak lelaki ataupun anak perempuan, tak kira uquq itu, kedurhakaan itu dilakukan terhadap ayah ataupun ibu mereka. Dan keadaan yang kedua ini juga telah pun kita lihat. Apabila Nabi sebut kiasan ini, kamu akan tengok nanti ramai anak-anak yang menderhakai ibu dan ayah mereka, menjadikan ibu dan ayah mereka seolah-olah hamba abdi mereka. Tuan-tuan, suasana ni saya sendiri dapat lihat pada zaman ini. Melihat ramai mak dengan ayah
setelah anak-anak dewasa pun, anak-anak masih menyusahkan ibu dan ayah. Dari segi mengharap mak ayah lagi, menumpang dengan mak ayah lagi, mengharapkan duit mak ayah lagi, kalau berhutang dengan mak ayah lagi, kalau nak jaga anak pun suruh mak ayah lagi. Sehingga membuatkan ibu dan ayah terbeban, dan sebahagian daripada ibu dan ayah itu mengalami sakit disebabkan beban yang ditanggung oleh mak dan ayah, yang dilonggokkan oleh anak-anak mereka kepada mereka. Mak dan ayah ni kita semua tahu lah, anak-anak lebih berharga daripada nyawa mereka sendiri. Ini ibu dan ayah. Ini sifat seorang ibu dan seorang ayah. Siapa yang dah jadi ayah, jadi mak, dia tahu benda ni. Dia sangat faham ayat ni. Masa depan anak-anak, kebahagiaan anak-anak, kesenangan anak-anak lebih berharga daripada nyawa mereka. Ini sifat di mak dan ayah. Bila anak-anak minta hutang, bila anak-anak minta nak duduk rumah sekali, bila anak-anak minta nak pertolongan jaga anak mereka, cucu lah. Mak dan ayah ni kadang sakit. Memang dah sakit. Tetapi tetap dia letakkan anak 2-3 orang. Sedangkan ibu tu sakit, ayah tu sakit. Kalau bahasa kita hari ni, atuk tu sakit, nenek tu pun sakit. Tapi anak buat apa? Nampak tak nampak, letak juga. Ini yang kita nampak depan mata kita. Senario yang sangat banyak dalam keluarga hari ini yang memperhambakan secara tidak langsung mak ayah mereka. Yang ini berlaku banyak. Saya tak mengurai panjang, yang itu tajuk ceramah yang asing. Nanti insya-Allah kita kupas dalam mana-mana ceramah nanti. Cuma tuan-tuan sekalian, suasana ini telah pun berlaku. Jadi untuk episod ke-12, memberi maksud, hadis ini memberi maksud, 2 maksud seperti mana yang telah saya huraikan tadi. Semoga hadis ini memberikan pengajaran kepada saya sendiri dan kita semua untuk tidak tergolong di dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kisah hidup akhir zaman ini memberi pengajaran kepada semua umat Islam dan bukan Islam untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Qul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sebut dalam hadis ni, mereka ini bila berpakaian macam ni sehingga perempuan lain tiru. Tuan-tuan, banyak ada wanita-wanita yang public figure, influencer di Malaysia ni bila berpakaian ketat macam tu orang lain tiru, ramai. Ma'ilatun mumilat, Nabi sebut. Subhanallah. Benarlah apa yang diungkapkan oleh Rasulullah. Terhegeh-hegeh mereka ni, wanita-wanita ni, berlenggok-lenggok, terhegeh-hegeh mulut mereka, cakapan mereka, lenggok badan mereka, kefasadan, keburukan yang mereka buat daripada diri mereka sendiri. Mumilat, orang lain pula tiru. Wal'iyyazubillah.